الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun, terutama di dalam majlis ilmu ataupun kuliah maghrib kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada malam yang barakah ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua ahli jemaah, terutama di Surau An-Nur. Alhamdulillah, fasa 3A Seremban, yang mana tidak putus-putus orang kata menghidupkan, mengimarahkan, menghadirkan diri kita untuk kita mendengar, berkongsi. Mudah-mudahan majlis ilmu ataupun perkongsian kita pada malam barakah ni diberikan kekuatan oleh Allah, dan seterusnya mengizinkan untuk kita bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, insya-Allah kita sambung pada muka surat 22 nombor 2, betul? Kalau tak silap Ustaz, betul okey. 22 nombor 2. Iaitulah kata pengarang kitab rahimakumullah, membina akhlak diri sebelum mendidik. Ni atas jalan tasawuf dah. Okey, maknanya kena betulkan diri kita dulu, baru Allah Ta'ala kurniakan kepada kita satu jiwa, satu sifat, satu credibility, iaitulah untuk mendidik. Okey, tapi kalau daripada sudut amar ma'ruf nahi munkar, dia tak syarat kena diri kita baik. Boleh. Daripada segi amar ma'ruf nahi munkar, dalam kitab fiqh sebut dia tengah minum arak, tapi ada orang lain minum arak. Hei, jangan minum arak. Wajib dengar. Nampak? Itu segi amar ma'ruf nahi munkar. Dia minum arak tu. Ataupun kita kata macam ni lah, minum arak tu nampak berat sangat lah. Kita katalah mak ayah dia ni tak tutup aurat, contoh. Kalau keluar pergi mana-mana tak tutup aurat. Tapi anak dia, dia kata, "Along, nak pergi mana tu? Nak keluar sekejap mak, nak pergi mall sekejap. Nak pergi Giant ke Tesco ke, ikutlah Ion ke. Pergi pakai tudung." Contoh, pergi pakai seluar panjang. Mak dia, ayah dia kalau kata nak keluar, tak tutup aurat pun. Tetapi apabila anak dia nak keluar, ataupun kita kata berjumpa orang ramai lah, dia perintahkan anak dia supaya untuk tutup aurat. Wajib ataupun tidak anak tadi dengar cakap mak ayah dia? Wajib. Tu tak boleh kata mak ni, mak pun lebih kurang mabuk ketum macam saya.
Sibuk nak didik saya. Tak. Di atas jalan amar makruf nahi mungkar, dia tak syarat kena tunggu orang tu baik. Tapi apa orang tu kata benda baik, insya-Allah. Tapi daripada segi makam tasawuf kita mengaji ni tak boleh. Kau kena buat dulu. Nampak? Oh, sembang ajak orang pergi masjid, ajak orang kita kata itu, ini dan sebagainya, buat solat sunat. Lah, dia pun tak sembahyang sunat, dia pun tak zikir. Tu betul daripada segi makam tasawuf. Okey? Membina akhlak diri sebelum mendidik. Syekh Abdul Rahman Al-Silmi telah mengarang sebuah buku, sebuah kitab yang membicarakan tentang bencana-bencana nafsu. Tulis sikit, bencana tu kerosakan-kerosakan nafsu. Ada kitab yang cerita punca diri kita rosak, ataupun kita katakan nilai daripada untuk taat kepada Allah tadi rosak. Sebab apa? Sebab musibah-musibah duk ikut hawa nafsu ni. Nampak? Kan? Nafsu ni banyaknya buruk lah. Tapi ada tak nafsu baik? Ada. Tulis sikit, nafsu mutmainnah nama dia. Baik. Tapi banyaknya nafsu buruk lah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tu Allah Ta'ala sebut tu. Nafsu baik. Nafsu untuk buat kebaikan. Nafsu seronok beribadah. Tapi banyaknya nafsu ni membawa kepada keburukan. Nafsu ammarah bisu. Nafsu lawamah. Banyak nafsu-nafsu yang buruk. Okey? Jadi dia kata macam kita tengok dengki lah, dengki. Bila sebut perkataan dengki, jealous ni banyak kepada baik ke banyak kepada buruk? Benda dengki ni. Kalau kita kata mengikut hawa nafsu kita. Tengok sekeliling kita, tak kira lah sudut apa. Sudut orang tu tadi berjaya, sudut orang tu tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dapat jodoh, sudut orang tu tadi boleh rezeki. Kebiasaannya kalau kita katakan dengki tu ke arah baik ke arah buruk? Buruk lah, betul tak? Kalau sifat dengki ni. Kan? Kalau mengaji dalam kitab Syekh Qadir Mandili, Penawar Bagi Hati tu, hasad satu, dengki satu. Hasad ni, perasaan tu tadi tak suka orang tu memperoleh nikmat. Dengki pula nak orang tu supaya nikmat tu hilang pada dia. Tu hasad, satu dengki. Tajuk lain. Tapi sampai kat orang Melayu ni dia gabung hasad dengki terus. Kan? Betul tak? Dia gabung sekali, bagi power sikit. Woi, betul-betul hasad dengki. Contoh. Kan? Macam orang panggil haram jadah. Betul tak? Yang betulnya tanah haram tu Jeddah tu. Asal perkataan tu haram. Haram tu dengan makna mana? Iaitulah pergi menunaikan umrah di Jeddah. Haram Jeddah. Sampai orang Melayu haram jadah. Bahasalah. Betul tak? Macam kita tengok nafsu dengki. Banyak. Ini yang banyak berlaku. Tak apalah, kita tak mau cerita yang tu lah. Kita cerita bab cemburu ataupun dengki yang baik. Kena ada. Contoh kita buat misal mudah-mudah lah. Tak payah jauh-jauh lah. Tak payah bahas ikut kitab lah. Sebab kita bukan lalu pun topik tu. Tapi nak selitkan sikit. Macam baru-baru ni penceramah meninggal waktu kuliah subuh tu. Ceramah apa? Ustaz apa? Ustaz Sabri. Sabri. Tak apalah. Orang soleh. Satu sudut wallahi lah. Minta maaf cakap. Cemburu lah orang dia. Satu sudut. Cemburu tu bahasa kita lah. Kalau bahasa kitab, jealous lah. Kalau kita sebut jealous lah, dengki lah. Dengki tu kena ada. Sebab apa? Kalau tajuk ataupun perbahasan kita letak kematian yang dicemburui. Banyaknya nafsu ni nafsu ke arah baik ke arah buruk? Buruk. Macam itulah juga hasad ni, dengki ni, banyak baik ke banyak buruk? Banyak buruk. Tapi mesti ada cemburu, dengki apabila kematian husnul khatimah. Allah Ta'ala ambil kepada orang-orang soleh. Terutama baru-baru ni kita dikejutkan dengan video live dan sebagainya. Iaitulah almarhum Ustaz Sabri kita. Betul? Mulia lah. Tak ada dakwa-dakwi lah ibu-ibu.
Lepas solat subuh berjemaah, lepas wirid, katanya dia naik tu ceramah baru berapa minit? 15 minit? 20 minit? Habis kurang lah. Perkataan terakhir sebut, saya ni sakit dada ni. Allah subhanahu wa ta'ala. Habis. Nabi sebut dalam hadis, man akhiri kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir riwayat dia Allah la ilaha illallah, Nabi sebut dakhalal jannah, masuklah mana-mana pintu syurga. Pilihlah. Oi, bukan senang ibu-ibu, saya terus terang cakap. Nah, cemburu kalau tengok. Kadang-kadang duduk mikir seorang-seorang, ya Allah, ya Tuhanku, kau ambillah nyawa aku macam tu juga. Sama ada aku tengah ceramah ke, ataupun aku pergi dengar kuliah ustaz-ustaz, ulama-ulama lain, aku duduk bawah ke, ataupun aku dalam solat ke. Ni pesan ustaz juga pada malam ni. Niatkan kita ni datang majlis ilmu, biar Allah Ta'ala ambil nyawa kita macam tu. Niatkan mulai malam ni. Nah, kadang-kadang saya duduk seorang-seorang, ya Allah, kau ambillah nyawa aku, ya Allah, tengah menyampai ilmu ke, tengah dengar ilmu kat bawah ke, tengah semayang ke, tengah rokok ke, tengah sujud ke, baca Quran ke, kau ambillah nyawa aku kat situ, ya Allah. Ini Ustaz nak share juga dengan tuan-tuan yang hadir pada malam yang barakah, juga penonton-penonton live yang sedang menonton. Di surau kita, di Facebook kita, di laman sosial kita. Pastikan ada niat. Tak apalah jadi tak jadi pun. Niat, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin sangat nak benda macam tu, ya Allah. Kau bagi aku taufik dan hidayah, bagi aku kekuatan. Kalau betul lah kematian husnul khatimah, ya Allah, inilah satu peluang yang terbaik untuk aku duduk di dalam syurga Allah bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis ilmu, kalimah terakhir sebut Allah. Dalam rumah Allah, dalam masjid ke surau? Surau, masjid. Tak apalah. Dalam rumah Allah lah. Mudah kata. Nah, dalam rumah Allah. Bukan rumah kita tau. Rumah Allah. Dan berat hati ustaz duk kata, meninggal juga dalam keadaan berwuduk. Betul tak? Lepas mayang kan? Lepas tu wirid sikit kan? Lepas tu naik ceramah kan? Berat hatilah. Kita pun tak tahulah dah. Boleh jadi dia tengah naik-naik tu dia terkentut. Wallah. Tapi berat hati kita duk nampak. Ni orang bukan calang-calang orang ni. Viral satu dunia, bukan satu Malaysia. Sahabat saya duduk Jordan hantar link, Ustaz betul ke ni? Betul lah. Saya pun baru dapat. Tanya sahabat-sahabat dekat grup Asatizah, Ustaz-Ustaz Selangor. Ya, betul. Syalam, lupa nama masjid tu. Ke surau apa? Lupa lah. Macam mana kematian dia tu? Husnul khatimah. Dalam paper tulis dia meninggal di hospital. Meninggalnya, kata sahabat saya tu, di meja kuliah ni. Yang sahkan tu doktor kat hospital tu lah. Meninggal tu di sini. Cuma bawa panik kan. Bawa apa semua. Doktor kata meninggal dah. Jadi kat mana masa tu? Hospital lah. Dengar kata meninggal tu di meja kuliah. Tengok macam mana saat orang-orang soleh meninggal pun, tengok Allah Ta'ala bagi satu gambaran pada itu. Kalau ibu-ibu ayah-ayah perasanlah, waktu dia tengah nak meninggal tu, dia panggil sakaratul maut tu kan. Bunyi dia. Bunyi dia. Tengok balik. Jangan tengok yang ada background lagu belakang tu, tak jadi. Itu tak dengar. Kan lagu sedih-sedih. Kan? Tak apalah itu. Dengar real. 2 kali dia tarik. 70, seumpama Nabi sebut 70 kali tetakan pedang apabila nak dipisahkan roh dan jasad. 70 kali tetakan pedang. Sakit dia tuan-tuan. Finishing sakit tu saat hidup dalam atas dunia alam fana ni. Contohlah orang ambil satu pedang tu libas belakang kita 70 kali, na'udzubillah. Tu. 2 kali tarik tu. Ngam-ngam Allah Ta'ala takdirkan dengan mic itu. 2 kali. Lepas tu kalau tuan-tuan perasan, tengok balik video tu, mata dia perhati atas. Dalam kitab At-Tazkirah Al-Imam Qurtubi sebut,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila menghadapi sakaratul maut, dia dah dibukakan hijab oleh Allah, nampak ruh dia naik. Apa tu mata dia tu? Nah, tu nyawa di ghargharah orang panggil ni. Ni bunyi ghargharah tu. Nah, kalau dalam hadis sebut sakaratul maut, diambang sakaratul maut, nyawa kita, nafas kita berada di penghujung nyawa ghargharah. Tu bunyi dia keras tu. Macam orang kena semelih pun, macam binatang kena semelih pun ada barangkali. Bunyi tu. Ui, na'uzubillah. Dengar pun ngeri dah. Saat nak menghadapi sakaratul maut. Tapi sakaratul maut ni dalam bahasa kitab lah. Kalau kita nazak tu lah. Betul? Jarang orang kita, bang, baliklah bang. Kenapa atuk ni diambang sakaratul maut ni bang? Jarang. Betul tak? Biasa kita sebut, bang, baliklah bang, abah ni. Atuk ni dah nazak dah ni. Biasa. Istilah nazak sakaratul maut tu lebih kurang lah. Tapi orang kita jarang sebut sakaratul maut. Biasanya nazak. Tapi dalam kitab tak ada perkataan nazak. Jarang lah. Digunakan. Nabi guna diambang sakaratul maut, diambang kedudukan hujung-hujung nyawa kita itu tadi Allah SWT ambil. Tapi beruntunglah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, beruntung sungguhlah kalau macam tu. Akhir mati macam tu straight to the point lah. Cuci tangan lah. Allah Ta'ala ambil. Cuci tangan lah. Istilah saya perkataan cuci tangan ni apa? Berat nampak tu taman-taman syurga lah. Innamal qabrahum rawdatun min riyadil jannah wa khufratin min khufarin nar. Berat hati duk katalah kalau macam tu punya pergilah, tak ada dakwa-dakwi dah lah. Oh, dia ni tadi mungkin banyak, dia ni tadi, dia ni meninggal hal keadaan sedemikian. Okay. Dia bukan berdasarkan cerdik akal. Oh, saya tak pula ustaz, saya nanti cubalah ustaz. Saya nak meninggal. Tak. Macam ketika mana Al-Masihud Dajjal keluar. Dalam tafsir Sawi sebut, budak yang tak reti baca, ataupun kita kata tak kisahlah, mana-mana manusia buta huruf, kenapa boleh kenal Dajjal? Kafarah. Kenapa boleh kenal? Kenapa boleh kenal? Bukan yang kenal Dajjal tu diberdasarkan daripada kecerdikan otak. Tetapi yang kenal Al-Masihud Dajjal, yang Nabi suruh baca 4 doa tu kan, sebelum habis bagi salam tu kan. Fil alamina innaka hamidum majid. Kalau boleh jangan bagi salam dulu. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat. 3, wa min fitnatil masihid dajjal. 4. Kalau boleh lepas habis fil alamina innaka hamidum majid, jangan terus assalamualaikum, tak mau. Kalau boleh, kalau tak ada apa-apa keuzuran, tak ada sakit perut, kalau kita jadi imam tak dengar suara budak menangis, elok keadaan elok. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum. Gitu. Kalau boleh lah. Jadi yang boleh nampak Al-Masihud Dajjal kafara tadi tu bukan, alah ustaz dah bagi tahu dah, takkanlah tak reti baca kafara. Tak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun orang tu buta huruf, tak reti baca, budak ke orang tua, tapi dia tahu itu Al-Masihud Dajjal. Tapi kenapa masih yang ada ikut? Itulah kebergantungan kepada keimanan, ibadah seseorang di atas muka bumi Allah. Ustaz Sabri itu bukan dia ustaz, dia tak, tetapi amal ibadah. Sama dengan tengok Al-Masihud Dajjal. Masya Allah, contohlah, alah ustaz dah pernah cerita lah. Lah nak pergi ikut apa? Tak. Orang yang jaga hubungan, orang yang kita katakan banyak amal soleh, tetapi kalau ada rosak di dalam akidah dia, silap-silap hari bulan, ikut juga Al-Masihud Dajjal. Itu dia. Jadi dia kata dekat sini, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, apabila kata dia yang membicarakan tentang bencana-bencana, iaitu kerosakan-kerosakan hawa nafsu.
Ni Syekh Abdul Rahman As-Silmi ni. Dan rawatan-rawatannya, cara ubat dia. Dia ilmu batin ni dia adalah ubat dia. Hati kita ni. Beliau menekankan pentingnya pembinaan akhlak diri sebelum membimbing manusia ke jalannya. Dia suruh betulkan diri kita dulu. Semalam saya mengajar kat Kelang. Sebelum start kuliah tu, 2-3 orang jemaah datang. Ustaz, kejap lagi Ustaz jangan balik awal ya. Ada ni seorang ni dia nak peluk Islam. Saya pun tengok di India lah. Saya pun tengok, betul nak peluk Islam. Betul. Tapi tengok boleh macam je ni. Ini macam bau lepas yang seng ya, tengok. Tengok kuku panjang. Okeylah, kita baik sangka. Saya pergi lepas habis ceramah tu, dia datang. Sudahlah kata. Kat tangan tu kasbek buat masuk surau. Hawau betul. Potong steam betul. Itu kata kadang-kadang kan. Selidik dulu. Baguslah dia nak peluk Islam tu. Alhamdulillah. Kan? Apa pasal you minum arak? Tadi you cakap sama saya you mau peluk Islam. Dia pun dah blur dah. Agak minum toddy ke apa ke. You mau apa? Cuba cakap. Mau wang? Tak mau. Ustaz tanya dia mau apa? Dia mata dah lalok. Saya mau Ustaz nyanyi satu lagu. Gila babi betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suruh nyanyi, suruh Ustaz nyanyi satu lagu. Ustaz pun layan lah lagu apa. Kan? Suruh nyanyi satu lagu pula. Dia dah mabuk dah. Jadi sayang lah kat situ kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz kata kalau dia ni nak makan ke nak apa, kita pergi belilah kejap. Tak boleh bagi duit popok ni. Bukan nak buruk sangka tak. Bagi duit dia pergi beli lagi benda tu pula. Boleh dia kata pula saya mau Ustaz nyanyi satu lagu. Kau ingat aku reti nyanyi lagu ke apa? Kan? Kan? Pelik-pelik sungguh. Tapi itulah. Mudah-mudahan kalau kata dia ada niat tu, Allah Ta'ala pilih dia lah. Tapi memang kuat betul lah bau mulut tu. Allah. Ustaz cakap dengan dia, you nak tidur sini ya? Dia bagi tidur luar lah. You betul-betul nak duduk sini? Saya mau duduk. You tidur sini luar. Kita bukan tak bagi you masuk dalam, takut you muntah nanti. You tak boleh kawal nanti. You tidur luar, tidur. Okey. Faham pula tu. Kan? Tak apalah. Jadi rawatan tu. Jadi rawatan ni bukan daripada sudut fizikal lah. Tetapi rawatan daripada sudut batiniyah, jiwa kita. Beliau menekankan pentingnya pembinaan akhlak diri sebelum membimbing manusia ke jalan yang lain. Akhlak, perilaku. Sebab tu mana-mana kita, akhlak tu paling penting sekali. Terus ada sembang lah, nak ajak orang dakwah ke, nak itu ke, nak ini ke, tak kira lah mana-mana. Ni besok raya, ni malam raya lah kan. Malam raya lah ni, pilihan raya dah esok. Jaga, tak kira Allah Ta'ala tahu dah siapa menang, siapa kalah. Jaga akhlak kita, baik Muslim, baik bukan Muslim, jaga. Terusan nak berarak lah, menang buat kerja untuk rakyat. Bukan nak cerita politik ni, akhlak jaga besok. Kau maki aku maki kau. Jangan ada macam ni. Kita beria ya. Yang datang doa selamat kita besok, yang datang tahlil rumah kita besok, ni muka dia. Kita beria, ni saya sokong parti ni lah. Bagus, tak apa. Masing-masing ada ijtihad masing-masing. Allah Ta'ala akan tanya besok. Dah. Mana kita pangkah? Sebab apa awak pangkah? Sebab apa awak sokong? Allah Ta'ala tanya. Tak apalah. Kita jawab lah besok. Mudah-mudahan itu yang terbaik. Tapi jangan sampai, saya untuk makluman Ustaz tak pergi rumah dia tu. Kenapa pula bang? Ni Zuhur ni kita lepas Zuhur ada doa selamat. Tak boleh lah Ustaz. Tengok nasi dia warna biru pun tak boleh lah Ustaz. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ni diperbodohkan oleh orang-orang kafir dengan setan-setan sekali tipu dia. Kawan ni pula bang, kita ada doa selamat tu. Saya allergic Ustaz. Dia saja je buat air warna hijau kat luar tu Ustaz. Pula dah. Apa pasal lah nak bergaduh benda macam tu?
Nah, yang datang doa selamat, yang datang tahlil, yang solat jenazah, yang urus jenazah kita, yang baca takbir, inilah besok karya kita. Sederhana, tak usah doa aku ni, tak kira lah macam-macam. Saya pesan. Nah, pada adik-beradik kita, kadang-kadang family kita, sekadar je. Tak apa. Mana yang kita anggap baik, apa? Ra'ikan. Menang, kalah. Jangan sampai bermasa muka. Ini salam pun tidak. Sallallahu, imam doa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil sallallahu. Dah mula dah. Dia seorang-seorang tu puk, dia pergi sembahyang kat belakang. Tahu dah. Sebab apa? Punca dalam ni dah bergaduh dah. Kan? Tempat saya cerita tempat saya dah ni. Nah, dia asal 2 orang ni okey. Tak tahulah apa hal agaknya kelahi dalam grup ke apa ke. Saya perasan. Kalau dua-dua tak datang, katalah contoh sembahyang Isyak. 2 tak datang, contoh seorang je datang. Dia akan sallallahu. Dia ramai-ramai salam. Ataupun seorang ni tak datang, yang ni datang. Dia akan salam. Tapi kalau dua-dua ada sembahyang Isyak tu, aku perasan seorang buat-buat balik, seorang buat-buat sembahyang sunat. Haram jadah nama dia tu. Nah, dia tak nak salam lah sebab temu 2 orang. Nampak? Kan kita, saya wasallallahu, kalau jadi imam sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Saya akan mulakan sallallahu. Saya pun buka. Ramai-ramai sambung lah. Saya perasan. Jangan tipulah. Kita duduk depan ni, lagi-lagi kalau bertugas khatib Jumaat, kita nampak apa buat semua. Itu saya kata. Kan? Sederhana, tak apa. Dah masing-masing. Allah Ta'ala, yang penting jangan putus silaturahim. Hati kita baik, sesama kita. Beza kita pendapat, biasalah pendapat kita beza. Nah, kadang-kadang tu saya cerita luar, dengan isteri kita, dengan anak-anak pun beza juga. Ada beza pendapat kita. Betul. Tapi ra'ikan, adanya kasih sayang antara kita, ada hormat menghormati di antara kita, adanya adab. Nampak? Kan? Kalau kata dalam rumah tangga kita, contoh. Dulu sebelum bercinta, hoi kemain lagi. Nah, kalau naik motor tu, hoi, rapat duduk, 7 orang boleh duduk belakang lagi tu. Kalau dulu semenjak dah kahwin, nampak? Nampak? Dah mula. Apa pasal? Kadang-kadang pergi datang masjid, kan? Nak balik, dulu kemain naik motor. Ni kadang-kadang suami isteri datang masjid, isteri tu pegang kat belakang, kat besi belakang tu. Nah, tak nak pegang suami. Betul? Kadang-kadang Ustaz tengok pergi pasar, kadang-kadang perasan. Yang suami jalan ke depan, pegang helmet. Isteri kat belakang, macam penguin jalan pegang ikan. No, astagfirullah. Suami buat dia. Kalau sebelum bercinta, lautan api abang redah. Nampak? Peganglah. Nah, peluk. Sebelum kita nak datang masjid ataupun nak keluar, nak balik, naik motor sama-sama. Kalau naik kereta tak ada lah. Naik motor, biasa naik motor lah. Senang dekat-dekat sini. Kan? Peluk suami kita. Apa pasal yang tak nak peluk? Cuba cerita dengan Ustaz. Kenapa? Batal sembahyang. Ustaz kata peluk, bukan seluk. Ustaz kata. Seluk tu, itu lain. Mana ada batal sembahyang? Kan berlapik peluk. Allah, aduh lah batal sembahyang lah. Peluk je hal letak. Ini punyalah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Pegang si belakang. Bini tu dengan kain-kain telekung dah macam Pontianak dah tengok kain tu dah. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab apa? Sebab silaturrahim, sebab ukhuwah. Sebab apa? Kasih sayang tu tak ada. Sama macam konteks masyarakat. Kita pergi tengok orang atas. Orang atas dia kelahi-kelahi pun. Nah, dia berapa banyak allowance dia ada? Berapa banyak corak hidup dia? Tak ada masalah dah. Kita ni kat bawah ni. Ni kita ni, macam ni lah kita. Nah, semua sekarang beli. Betul? Bukan kita nak nafikan dia lah. Tak apalah, guang-guang dia pergi mana-mana, ada bodyguard, allowance ada, gedebak-gedebuk. Tapi tak apa.
apalah kita ada fahaman kita, jangan sampai putus silaturahim. Ni masjid pun tak pergi. Nah, kalau dulu lagi teruk, dulu. Sampai 2 jemaah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi azan lah. Sekejap. Kita bagi laluan azan. Sekejap. Lepas tu kita sambung sikit insyaAllah. Yang ada second half pula ke tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadi sayyidina Muhammad. Wa syaraf wa darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung sikitlah majlis kita pada malam yang barakah ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Seperti yang tak sebut sebentar tadi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa pun jangan sampai kita bermasam muka, sebab kita pun sama-sama nak kebaikan. Nah, sembah arah kiblat yang sama, Al-Quran yang sama, salat yang sama. Jadi kontrol siapa menang, siapa kalah, redha. Nah, dan yang paling penting, buat yang terbaik untuk kami sebagai orang yang di bawah ni. Tak apalah kan? Yang penting jangan sampai kita jauh daripada rumah Allah, jiran tak bertegur, ni adik-beradik pun tak bertegur. Na'udzubillah min zalik lah. Kita minta jauhlah perkara-perkara sedemikian rupa. Sebab Nabi sebut dah, jaga 4 mim. Pertama, jaga qiyam, bangun malam. Kedua, jaga salam, sentiasa lontarkan salam. Mim akhir tu, bukan depan, belakang. Jaga qiyam. Qiyam tu qiyamul lail, qiyam, bangun malam. Jaga 10 minit, 15 minit, tambah-tambah sekarang subuh lewat, curi sikit 2 rakaat. Hari ni tahajud, besok hajat, lusa taubat. Create lah sikit. Jangan tinggal qiyam. Tambah-tambah kita sekarang dah lewat. Boleh sangat. Lagi-lagi weekdays kita kerja dan sebagainya. Satu. Kedua, salam. Mana-mana. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mana-mana pergi. Tak kira apa pun. Parti kelabu asap ke apa ke, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lontarkan. Tanda akhlak kita. 2. Yang ketiga, Nabi sebut apa? Jaga kita punya ta'am. Maksudnya jaga pemakanan kita. Dan kalau kata tetamu datang, ra'ikan, jamu makan.
Dan yang paling penting kata Nabi SAW, jaga mim terakhir, silaturrahim. Mim terakhir. Qiyam, mim terakhir. Salam, lontarkan salam. You pergi mana-mana, nampak orang Islam, you musafir, Assalamualaikum bang. Nampak dia macam nak tegur kita, Assalamualaikum. Tu dulu first impression. Jangan selamat pagi ke apa ke, Assalamualaikum, selamat pagi bang. Assalamualaikum, salam. Dua. Ketiga, jaga ta'am, pemakanan kita. Kemudian kalau ada tetamu, anak-anak yatim, budak-budak tafiz, jiran-jiran, orang jemaah surau, kita sponsor, kita jamu makan. Yang paling penting adalah silaturahim di antara kita. Ini perlu kita jaga. Nah, perlu kita tengok. Sebab tu Ustaz kata yang datang besok kita je. Nah, jemput datang rumah Ustaz ni, Ustaz ada nak buat doa selamat. Kita juga. Dengar kata sahabat tu dah meninggal dah. Malam tadi dekat hospital. Yang datang ziarah pun kita juga. Nah, tak perlu kita terlalu sangat. Oh, saya tak pergi dia, saya. Macam Ustaz kata. Dululah, lagilah. Punya apa, sampai semayang jemaah 2 dalam satu masa. Kan? Oh, kau tak suka aku tak suka kau. Jangan. Sebab apa? Sebab akhlak nilai diri kita membimbing manusia ke jalannya. Habis. Apabila seseorang murid dapat dibimbing kepada Allah. Macam ustaz lah. Contoh. Bagi nasihat. Kita share sama-sama. Yang mana pada malam ni tak lain dan tak bukan. Apa yang kita nak sampai, apa yang kita nak bincang, apa yang kita nak share dan kongsi adalah ketaatan kita kepada Allah. Itu saja. Nah, umpamalah yang ada di hadapan ustaz ni, ahli jemaah ni, yang sedang mengaji ni, kita umpamakan. Nah, anak-anak murid diumpamakan ahli jemaah kita. Apa dia? Iaitulah untuk kita berbuat baik pada orang. Kan? Buat jahat dibalas jahat, itu normal manusia biasa. Buat baik dibalas baik, itu memang sipir kehidupan manusia. Nah, buat baik orang balas jahat, itu namanya zalim. Tapi orang buat jahat, kita balas baik, itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, sifat dan akhlak itu terkena kepada para anbiya dan para mursalin. Orang buat jahat, orang kata macam-macam, tapi kita terus dengan kerja kita. Kita terus melontarkan perkataan-perkataan yang baik. Terus kita memberikan akhlak-akhlak nilai diri yang baik. Sebab itu tidak ada lain dan tidak ada bukan manusia yang teragung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling tunjuk akhlak, is the best in the world, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lawan. Nah, bukan kata tak boleh lawan tu dengan makna apa? Nak sebanding tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jauh. Okey? Dia akan berpindah dari akhlak buruk kepada akhlak rohani seperti zuhud. Asalnya buruk sangka, asalnya mudah pandang orang itu salah, ini dia tak ada salah. Suka mencari-cari keburukan orang. Ini ada. Nah, kalau dalam konteks keluarga kita, pasangan suami isteri. Kalau dalam konteks kejiranan kita, kalau benda yang baik, cepat je kau cari. Nah, selama ni kita buat ramai-ramai, kita kumpul, tak ada pula. Kalau dalam konteks masjid, konteks surau, cepat nampak. Itulah imam tu. Orang isyak 4 rakaat, dia buat 5. Baru sekali imam tu salah. Nah, kita mudah nak cari salah orang. Tetapi salah kita, kita tak tengok. Salah kita. Kalau pepatah Melayu kata apa? Semut seberang laut mati boleh nampak. Bangkai semut. Gajah depan mata yang mati tu, bangkai tu tak nampak. Apa dia? Umpama salah sendiri ni ditutup-tutupkan. Tapi salah orang, cari. Mana salah orang ni? Tak puas hati lagi ni. Nah, cari lagi salah orang. Ini tidak diajarkan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cari nilai kita. Ustaz minta maaf. Nah, ada kekurangan sepanjang kuliah Ustaz pada malam ni. Nah, Ustaz tak ada salah Ustaz. Itulah nama atas jalan anda. Betul? Macam perempuan. Nah, kadang-kadang orang perempuan hebat dia multitask. Betul?
Sebab tu pasangan suami isteri ni dia melengkapi. Dia boleh buat 3-4 kerja dalam satu masa. Orang buat ini masak, lepas tu kemas kejap, tepuk bantal pula, keluar pula sidai baju pula. Nah, melengkapi. Kalau orang lelaki tak boleh. Nah, kalau dia masak Maggi tu 10 minit kat depan tu. Betul? Dia tak boleh pergi mana? Sebab apa? Allah Ta'ala bagi. Tapi orang lelaki ni Allah Ta'ala bagi kelebihan dia boleh fikir banyak. Sebab tu cerai talak pada orang lelaki. Kalau cerai dan talak pada orang rumah kita, hari-hari dan konon cerai. Betul. Ni tadi dia pada Ampang tadi. Ustaz mengundi kat Ampang. Datang daripada Ampang. Kan? Rumah tanya malam ni kat mana? Saya hantarlah bina Abang Zulanta tu. Nah, malam ni kat Seremban. Kan? Tu yang lambat sikit tadi tu daripada Ampang tadi. Boleh tahan jauh. Kan? Daripada Ampang. Rumah tanya tadi dekat mana? Lepas sembahyang Jumaat tadi. Lepas tu malam ni, tadi ada lah pergi jumpa sahabat-sahabat dekat pos-pos tadi kan. Jumpa dia orang besok. Malam ni terakhir lah. 11.59 malam ni terakhir lah kempen. Nah, sajalah pergi jumpa-jumpa, borak-borak. Nah, sembang-sembang kawan-kawan kat Ampang tu lama dah tak ada. Dah tak jumpa dah. Nah, sampai tadi tu yang lambat sikit tu. Kan? Tak ada sampai tadi ustaz tu ambil gambar tadi. Nah, ambil gambar sebagai bukti. Nah, kalau tidak dia tanya tuan-tuan. Kau ingat apa? Nah, betul ke? Aku hantar dah bina Abang Zulanta tadi tu. Dia tak puas hati juga. Nah, betul? Betul ke ni dekat Seremban ni? Betul ke? Nah, nasib baik aku tak video call dia je sekarang ni. Nah, tapi ustaz dah kata dah tengok live ada. Nah, kadang payah tuan-tuan. Bini ustaz tu dia tak kira ustaz ke tak ustaz ke. Kan? Nampak? Jadi payah. Jadi tak apalah dia melengkapi. Nah, dia percaya ke tak percaya ke terserah dia. Tapi itulah kaedah dia. Nah, melengkapi. Allah akan letakkan satu pindaan akhlak. Kalau kita dapat didik orang lain, dapat didik diri kita daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang zuhud. Tulis sikit zuhud tu apa? Dia tak bawa masuk dunia dalam hati. Tulis sikit zuhud tu apa? Bukan zuhud ni pakai compang-camping, kereta buruk, Tok Guru cukup pantang ni. Bukan tu. Nah, zuhud dia kena pakai baju lusuh-lusuh, kereta buruk-buruk, pakaian kotor-kotor kuning-kuning, tak. Nah, kata almarhum Tok Guru Haji Saleh, ada Mercedes, ada kancil, bawa Mercedes pergi rumah Allah. Nah, tunjukkan orang Islam ni memang ada kemajuan. Tunjukkan orang Islam ni bukan leke-leke. Yang datang masjid ni semua orang-orang hebat-hebat. Cuma kami tak bawa masuk dunia tu dalam hati. Anytime Allah Ta'ala nak ambil, dipersilakan takdir Allah SWT. Allah Ta'ala nak ambil. Itu zuhud. Nah, dia tak bawa masuk. Apa pun yang dia ada. Dia tahu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu semua pinjaman daripada Allah. Cukup tapak tangan dia. Kekayaan dia, harta dia, jawatan dia, pengaruh dia, segala macam. Nah, apa yang dia ada, dia tak bawa masuk dalam hati. Nah, itu tanda zuhud. Kan? Macam tadilah. Ustaz sebelum-sebelum ni pun ada. Tapi tadilah masuk TV Al-Hijrah. Tengok tak tadi? Pukul 8.30 tadi Ustaz masuk TV Al-Hijrah. Kuang asam betul tak tengok lah tadi. Kan? Terlepas dah. Kadang orang sebut, Ustaz payah dah lah nak panggil. Nah, dah jadi selebriti dah. Tak ada kena-mengena pun. Nah, waktu kuliah je lah. Tak ada apa pun. Nah, tak boleh datang cakap tu. Serang tak datang. Nah, minta maaf kata ada urusan yang tak dapat dielakkan ke itu ke ini ke dan sebagainya. Nah, tak ada kena-mengena pun. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil. Sekarang orang duk angkat kita lah. Nah, sampai satu masa Allah Ta'ala ambil, orang maki kita pula, mana pergi kita? Sebab tu ulama ajar waktu zuhud, waktu kita punya segala-galanya, kembali kepada Allah. Letak pada Allah SWT. Sekarang ni masuk TV3 lah, Al-Hijrah lah, RTM lah, Assalamualaikum lah. Minggu depan ada pula MSI. Tadi minggu ni, pagi tadi, pukul 8.30 pagi tadi, Al-Hijrah. Nah, temu bual. Kan? Pergi dekat sebelah daripada Masjid Negara tu. Nah, semua kembali pada Allah. Tiba-tiba, Allah Ta'ala tarik pula. Kumulah. Aku semua kembali kepada Allah SWT. Itu makna zuhud. Nah, mari kita tak bawa masuk apa-apa yang ada. Satu. Yang kedua, warak. Tulis sikit, warak tu, dia tak buat benda syubhah
apatah lagi haram. Itu warak. Payah dengar senang. Dulu. Apa dulu kata? Alah, coklat apa? Ferrero Rocher tu ke? Makan tu kan. Dulu lah. Tak pun tak tahulah sekarang macam mana. Ada orang kata campur apalah, babi lah, apalah, sijil halal tak ada lah. Kaedah fiqh, selagi tak jelas benda tu haram, boleh makan ke tidak? Boleh. Tak ada anjing punya najis, mughallazah babi, tak ada air kencing, tak ada tai, tak ada nanah, boleh makan. Jangan mudah-mudah, beli Ferrero Rocher Langkawi ni. Ini haram ni. La haula wala quwata illa. Sedap-sedap je kita kata. Tak apalah kalau haram nak buang lah. Tak apa, jangan buang. Masih bagi saya. Kurang ajar betul. Bagi dia pula pandai. Jangan mudah-mudah kata gitu. Selagi benda tak ada jelas. Ni memang dia tulis non halal. Itu lain. Orang panggil apa kalau Cina tu apa? Bak putih. Bak putih. Itu memang je lah. Ini kadang-kadang, Ferrero Rocher ni haram ni. Tak boleh ni. Kan? Apa ni? Jangan makan ni. Awak ni bukan Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nampak sangat awak ni tak mengaji. Selagi benda tak jelas haram, boleh makan. Pergi malam ni kita mengaji. Orang warak. Alah, kalau tak makan benda tu mati ke? Tak ada pun Ustaz. Elaklah, tak payah dia makan lah. Allah teringin sangat lah. Alah, tak apalah. Syubhah. Tapi nak makan boleh. Jangan orang kata pula tak boleh, haram dan sebagainya. Tapi orang warak. Tak apalah. Tak apa. Makan. Tak apa, silakan. Itu orang warak. Dia tak tegar orang. Kecuali memang dah jelas haram dah. Orang warak dia jauh benda-benda. Sebab apa? Antaranya nak jaga fikiran. Antaranya nak jaga hafalan. Alah, kalau budak-budak ibu hantar anak-anak ibu, cucu-cucu ibu-ibu hantar pergi tahfiz. Cuba tanya ustaz tu, makan Maggi tak? Cuba tanya. Maggi tu jelas-jelas halal tu. Kenapa tak makan? Minta maaf lah ustaz. Kami memang jaga pelajar-pelajar kami ustaz. Ya ke? Biasa Maggi ni ustaz. Berat lah ustaz. Kita dah jaga dia 15 juzuk. 3 juzuk dia boleh lupa ustaz. Maggi tu kan. Dalam tu kan campur ajinomoto. Cuba tanya budak-budak tahfiz. Makan tak Maggi tu? Dulu masa saya mengaji lah. Satu kesalahan di sisi undang-undang madrasah. Bukan kata benda tu haram. Jangan fikir macam tu. Sebab aku dah didik engkau 15 juzuk. Kau ingat nak grab balik 3 juzuk tu? Kau ingat aku tak letih ke? Aku nak jaga berapa orang pelajar lagi ni? That's why. Jangan ada siapa-siapa balik rumah, tiba-tiba sampai bawa Maggi. Tak kira lah Maggi cap Nestle ke, Maggi kari ke, Maggi apa ke, Maggi ayam ke, Maggi tom yum ke. Seolah-olah. Tapi nak makan tak haram. Itu orang nak jaga warak. Jangan kita salahkan. Saya memang tak makan ustaz. Haram tu ustaz. Ferrero Rocher ke apa, Maggi ke ustaz. Saya warak tu bukan warak tu walekok nama dia tu. Warak engkau untuk engkau je. Untuk family kau. Along nak beli apa tu? Abah nak Ferrero Rocher. Tak payahlah. Cari coklat lain lah, cari coklat lain. Yang elok sikit, yang ada tanda halal ke. Contoh. Tapi dia nak juga. Nak macam mana? Tapi kita sebagai ayah, kalau kata kita boleh didik dan sebagainya, tak mau. Abah tak mau beli tu. Abah tak ada duit tu nak bayar itu. Yang tu abah cukup duit. Contoh. Anak-anak kita bawa kadang-kadang pergi kedai, pergi Speedmart, pergi Ion, pergi K4. Kadang-kadang kan kita tengok dia, abang nak apa? Abang nak ni, abang nak ni. Tengok dulu tanda halal ada ke tidak. Kita train dia macam tu. Tak apa dah. Walaupun kalau tak ada halal jelas, produk-produk banyak boleh je, tapi nak jaga warak. Budak-budak nak ngapal.
Budak-budak nak hafal hadis, budak-budak baca al-muq dekat sekolah tadika, budak-budak masuk pertandingan azan, budak-budak ajar orang lain dalam kiraan 1 2 3 wahid isnain salasah. Dia punya otak. Tapi kalau kita rasa Allah, ustaz tak akan lah makan Maggi pun tak boleh. Bukan selalu, dia bukan kira selalu ke tak, dia nak jaga. Tapi kalau kata dia nak makan, jangan kita salahkan orang. Kerana apa? Warak dia tak buat benda syubhah. Dia jauh, apatah lagi benda yang haram. Boleh? Macam baru ni lah yang viral apa? Alah, cendol kat Pening tu. Kan? Dia buat review kan? Influencer tu. Dia kalau pergi mana-mana, mesti kedai tu meletup. Dia ambil gambar, ambil video, dia pergi kedai roti canai ke. Lepas tu tengoklah roti canai tu mesti naiknya sale dia gila-gila. Dia pergi kedai nasi lemak. Kalau influencer tu tahu, dia tunjuk makan. Sotong ni sedap lah. Dia pergi kedai ni pula, roti nan pula. Biasa influencer dia panggil macam orang yang bergerak dalam media sosial ni. Nah, dia ada orang-orang ni, dia pergi kedai cendol, makan kat Pening tu. Kan? Sedap. Atas tulisan tu Cina. Lepas tu orang komen lah. Orang komen kat bawah, dia kata, "Ui, kami orang Pening pun tak pi kedai ni." Dia kata. Kami tak pi. Hai, kata dia. Macam mana boleh ni? Macam mana boleh pergi makan kedai tu? Ada seorang pula, kami tak pi lah. Kami tak pi ni. Tengok tu tulisan Cina. Kalau ikut kan tak ada benda yang haram, jelas tak ada haram, boleh makan. Tapi tu nak kata orang, alamak ustaz, kalau tak makan dia punya ustaz, kembang ketekak lah ustaz, biarlah. Ada satu komen tu, dia kata apa? Saya memang tak pernah pi. Saya asal Pening, dia kata. Untuk makluman semua, yang bagi sedap dia punya cendol tu, waktu dia tengah proses santan tu, dia perah ayak spender dia. Kurang ajar tu. Entah ya, entah tidak. Kadang-kadang netizen ni. Mana mandai kadang-kadang. Tapi kalau dah kita nampak tulisan-tulisan Chinese tu dan sebagainya, tak apa kalau kita nak makan. Tapi orang mengaji, alah ustaz, banyak lagi lah ustaz kedai lain ustaz. Masuk daripada kategori warak. Habis, qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Tulis sikit. Berasa cukup dengan apa yang ada. Tu dia. Qanaah. Kan? Maksudnya alhamdulillah, lebih tulis sikitlah, qanaah ni lebih kurang bersyukurlah. Lebih kuranglah. Bersyukur, lebih kurang. Qanaah. Dia apa yang ada? Tapi dia teruskanlah. Kalau kata rezeki dia banyak tu, dia cukup, alhamdulillah. Rumah dia, ibadat dia, dia sentiasa alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bukan alhamdulillah, tak apalah ustaz, ada rezeki saya ustaz, macam mana? Tak. Qanaah, dia terus. Macam orang tua kita dululah, alhamdulillah ustaz. Mak ayah kita, tok nyang kita dulu kan. Rumah buruk-buruk, ada pelita, tapi sentiasa cari rezeki. Kalau Negeri Sembilan ni motong getah. Buatlah apa-apa kerja, sentiasa dalam diri tu ada sifat qanaah. Cukup pula tu. Barakah lah. Dan iffah. Apa iffah? Iaitu satu sifat menahan. Menahan ni maksudnya nak lagi, nak lagi, nak lagi. Tapi dia tahan. Nampak? Itu dia boleh kontrol tu. Payah ibu-ibu. Dengar senang. Zuhud, warak, qanaah, iffah. Tapi teringin sangatlah. Tahan. Boleh sangat beli baju-baju jadi. Boleh sangat makan sedap-sedap. Boleh sangat tunjuk gini. Dia tahan diri dia. Merasa kaya dengan Allah. Merasa kaya dengan Allah ni tulis sikit. Iaitulah segala-galanya bergantung kepada Allah. Tulis sikit. Merasa kaya, iaitulah segala-galanya bergantung kepada Allah dan manis berhubung dengannya. Tulis sikit, dan manis berhubung dengannya tu, berhubung tu iaitulah beribadah
dalam keadaan berilmu. Baru manis. Kalau beribadah tak ada ilmu, itu yang kejap nak buat, kejap tak nak buat. Tapi semayang, nak tahu rukun qauli, oh Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Tahiyat akhir, asyhadu bukan asyhadu. Berapa ramai asyhadu alla ilah, asyhadu alla. Bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Apa asyhadu? Tasydid pula ada sabdu. Tapi bila ada ilmu, aku dulu pernah, aku ni dah, ustaz dah tegur. Nah, jangan asyhadu alla, asyhadu alla ilah. Sebab buat dengan ilmu. Baca Fatihah, bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Baru betul. Sebab buat dengan ilmu, baru datang manis. Kalau semata-mata orang buat, kita buat. Orang tak buat, kita, dia takkan rasa manis, lazat dia tu tadi. Nah, tetapi apabila kita buat, hal keadaan ada ilmu. Ilmu ibadat buat. Tapi orang buat kuliah maghrib, datang. Orang buat kuliah subuh, datang. Orang boleh buat, kecuali ada musyaqqah, kepayaan yang tak dapat dielakkan. Itulah yang cerita. Tapi beribadat jangan. Semayang malam, bagus. Nak baca Quran, tapi tak pernah cek. Tu ustaz face to face adalah orang kajang minta ustaz ajar. Dia malu nak pergi masjid lah. Kan? Ustaz ajar dia lah. Quran lah. Tak ajar iqra' dulu. Muqaddam dulu. Dia kata dia boleh baca tak? Tak apa. Kalau iqra' tu dia kata boleh baca laju, tak apalah. Kita cepat je lah. Nah, iqra' okey lah sikit. Muqaddam. Masuk Quran. Nah, kadang-kadang baru baca bis. Nah, ustaz pun tegur, jangan bismillah. 2-3 kali dah ustaz sebut. Nah, lepas tu ha tu ada ha simpul, ha hijaiyah, ha ada ha nipis, ha pedas. Nah, dia pun terkeluar agaknya, selalu kena tegur agaknya dengan ustaz. Nah, bukan dia salah tu dengan makna teruk sangat, tak. Kita nak bagi mantap bacaan qira'ul Fatihah. Qira'ul surah Al-Fatihah, qira'ul Quran, kita nak bagi betul. Sampai agaknya mungkin tak tahulah, mungkin dia fed up ke ataupun stres ke sekejap. Sampai terkeluar, ustaz ni, nah, asal saya baca je salah. Kenapa masa dulu saya baca seorang-seorang tak ada salah pula? La ilaha illallah. Masa kau baca seorang-seorang, siapa nak tegur kau? Nah, kan, agaknya. Ya, sebab dia cek ada salah, dia ada salah. Nah, Quran dia macam itulah. Nah, saya pun kalau baca pun dengan guru-guru, mesti ada salah. Tapi salah tu bukan merosakkan bacaan, nak betul. Tha, sebut keluar dulu. Tha. Bukanlah kita baca siratal ladzi. Ada orang sikit je keluar salah. Salah bukan dengan makna tak sah. Kadang-kadang orang malu nak belajar. Belajar ustaz lah. Kalau saya belajar je mesti salah. Memang. Jangan kata ibu-ibu ayah, ustaz ni yang kalau pergi talaki dengan syekh-syekh, dengan guru-guru, betulkan balik. Salah. Tapi salah tu bukan sampai tak boleh jadi imam. Salah tu bukan dengan makna sampai rosak bacaan Al-Fatihah sehingga menukar maksud. Bukan. Salah tu dia nak tajamkan bacaan kita supaya lidah kita, makhraj kita, apa yang kita sebut tartil betul. Jangan bila orang tegur kita, biasalah. Mula-mula ramai 10 orang. Lepas tu tinggal 5, lepas tu 4, lepas tu 3. Lala semua meninggal lah semuanya. Semua tak boleh lah ustaz asyik salah yang panjang ustaz. Salah tu bukan salah tak boleh jadi masuk dalam imam, dalam sembahyang. Kita nak bagi betul bacaan kita. Jadi jangan ni beribadah alhamdulillah, tapi masa orang buat majlis ilmu, orang buat kuliah, orang buat tasmid, orang nak memperdengarkan bacaan Al-Fatihah, tahiyat, tak datang. Jadi tak tahu sebenarnya ibadat kita ni betul ataupun tidak. Jadi sebab tu dia kata pada malam yang barakah, di akhir kuliah kita pada malam ni, biar ada untuk kita didik orang, masuk dulu dalam diri kita, sifat zuhud, wara', qana'ah, orang puji, besok kita kalah, besok kita menang, apa saja, ukhuwah, silaturrahim, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, pengimarahan, jangan sama sekali kita jauh daripada rumah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam yang barakah ini memberi kebaikan kepada kita
mendekatkan diri kita, hubungan kita sesama manusia dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita dengar, apa yang kita belajar, mudah-mudahan kita semua akan bersama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. Jadi tanda elok-eloklah. Nanti kita sambung lagi. Hari ni 11 hari bulan. Nanti kita sambung apabila ia keluar dari akhlak sebagai seorang ahli maksiat. Buang dah. Dulu pelaku maksiat. Nah, sikit buang. Nanti insya-Allah kita sambung pada sesi yang akan datang, pada pengajian kitab kita, dalam kitab Risalah At-Tazkiyah kita. InsyaAllah nanti sambung tuan-tuan tanda, ibu-ibu tanda. Nanti hari ini 11 Ogos. Nanti Ustaz datang sekali lagi apabila ia keluar dari akhlak ahli maksiat ila akhiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang baik tu datang daripada Allah. Salah dan silap datang daripada Ustaz. Mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Aku lu qauli hadza. Ustaz mohon maaf. InsyaAllah ada rezeki nanti kita ketemu lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina wardu anna. Ya maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.